Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir. Wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Anfal ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru rahfa fala tuwalluhumul adbar wa man yatawallihim yawma idzin duburah illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Baik, ini ialah ayat qital, ayat peperangan, jihad sabilillah. Ada 12 qanun semua sekali. Ada 12 qanun jihad sabilillah. Ini awak kena catat ya. 12 qanun. 12 qanun jihad sabilillah. Yang pertama sekali ialah istiqamah. Istiqamah maknanya duduk dalam teguh, Dia jihad ni tidak berlaku jihad kalau tidak ada khalifah. Ni cakap ni yang jihad besar, jihad yang ada khalifah. Sementara ada khalifah tu, kita buat jihad yang kedua, iaitu sebar agama. Sebar agama, kecuali kita ni diserang. Kecuali kita diserang boleh ya. Jadi syarat dia ada 12 syarat. Dia ada 12 syarat. Syarat ni ada syarat untuk umat, ada syarat untuk khalifah. Nah, jadi syarat pertama kena istiqamah. Istiqamah dalam sebar agama, dalam mentauhidkan Allah Taala. Istiqamah tu. Yang kedua, kena ada naluri taat. Kena ada naluri taat kepada Allah dan Rasul. Sifat taat kepada Allah dan Rasul ni senantiasa kena ada. Yang ketiga, bersedia sahut cabaran bila-bila masa. Duduk dalam ready. Bersedia sahut cabaran bila-bila masa. Apabila amir atau khalifah perintah, bila perintah saja, maka kena taat. Yang keempat, tiada khianat. Tidak boleh khianat dalam jihad. Yang kelima, kena pilih sifat taqwa, takut kepada Allah, jaga hukum. Yang keenam, teguh kaki dan hati di medan jihad. Yang keenam, teguh kaki, jangan lari ya. Hati pun jangan lari ya. Hati pun jangan lari, kaki pun jangan lari. Dua-dua jangan lari. Masa berdepan dengan musuh di medan berjuang. Yang ketiga, tegas dalam hadapi musuh. Ini ialah untuk khalifah. Khalifah kena tegah. Khalifah tu kena tegah ya.
Kita ni pengikut ya. Khalifah ni orang Quraisy lah. Ingat tu. Mau kata khalifah orang Melayu juga. Khalifah ni orang Quraisy. Tegah dalam musuh, tak takut pada musuh. Dia tegas dalam menakut-nakutkan musuh. Dalam takut-takutkan musuh tu dia tegah. Maknanya dia lawan bangsa-bangsa bersatu. Ni ya, bangsa-bangsa bersatu tak mahu. Mana-mana negara Islam bangkit. Pasal dia tahu kalau bangkit ni, dia jadi satu negara. Yang negara Arab semua sekali itu satu negara asal. Sampai ke Kyrgyzstan mana tu. Termasuk kita semua. Satu negara semua sekali. Waktu takut. Dia tidak bangsa-bangsa bersatu kita ni. Kita satu negara ya. Bukan negara Islam Malaysia ada lah. Satu kerajaan. Satu kerajaan saja. Daulah Islamiah. Satu ummah. Satu ummah, satu pegangan hidup, satu cara hidup. Satu akidah, satu ibadat. Yang ke-8, persiapan alat-alat senjata oleh khalifah dan umat. Umat pun kena ada siap juga. Begitu juga khalifah. Khalifah yang besar-besar tu dia. Jadi umatnya kena training. Belajar bersilat apa semua. Mau bersilat belajar takluk pula berat. Yang ke-9, bila ada maslahah berdamai, iaitu apabila kita ni ada kebaikan untuk Islam boleh berdamai. Kalau tak ada kebaikan untuk Islam tak payah berdamai. Kebaikan hanya untuk musuh, tak payah berdamai. Yang ke-10, berterusan memberi dorongan jihad. Sebelah kanan bukan 12, sebelah kanan semua. Yang ke-11, betul-betul lumpuhkan musuh. Selagi musuh tu tidak lumpuh, selagi itulah jihad lawan. Jihad lagi. Dia sampai dia tak berani nak lawan dah lagi, baru boleh berhenti. Tak berani lawan boleh. Jadi tujuan jihad ialah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Masalah kita sekarang umat Malaysia nya ialah gini. Masalah umat Malaysia, iaitu ada dua perkara. Umat Islam ni ada dua perkara di Malaysia kita. Satu, dia tolong orang Islam. Orang Islam selalu tolong orang Islam. Betul tak? Sedekah lah apa macam-macam lah dia tolong umat Islam. Macam kena banjir baru ni berdoyong-doyong orang pergi tolong. Baguslah. Satu lagi ialah tolong orang yang tolong agama Islam. Mana lebih besar? Ni yang masalah besar kali. Tolong orang yang tolong agama Islam. Jadi yang mana yang utama ni sini? Kena tolong orang yang tolong agama Islam. Jadi yang kita tolong sama kita tu, itu biasa. Ya, tanggungjawab sebenarnya ialah tolong orang yang tolong agama Islam. Sebab tujuan utama Quran diturunkan ialah mentauhidkan Allah Ta'ala. Tujuan tu. Bukan tujuan untuk tolong sama orang kita orang Islam, bukan tujuan tu. Tujuan sebenar ialah supaya menghidupkan Allah Ta'ala ni sebagai tempat kita buat ibadat semua sekali. Ni. Jadi sekarang ni umat Islam tak tolong orang yang sebar agama dia. Itu masalah besar. Itulah masalah terbesar sekali. Sebab orang Islam tu sendiri tak tolong nak sebar agama dia. Dahlah dia tak tolong orang yang sebar pula. Sebab itulah akibat daripada tidak tolong orang yang sebar agama, maka tinggallah agama Islam tu terkepai-kepai seorang diri. Islam tu tidak dibela. Yang kita duk belanya ialah umat Islam. Islam tu tak dibela.
akibat tidak dibela itulah, maka mana tujuan diturunkan Quran dan hadis ni adalah untuk tegakkan tauhid, supaya kita semua percaya pada Allah sebagai Tuhan kita. Jadi agama yang Allah Ta'ala perintah, agama yang Allah Ta'ala perintah untuk dihidupkan tu kita tak buat. Tu masalah sunnah kali. Awak pergi masjid mana-mana, dia cakap hafekah, cakap apa semua sekali. Dia dah ingat dia sudah hidupkan Islam. Tak lagi tu. Orang dah buat syirik tak berhenti tu. Orang dah buat bid'ah tak berhenti tu. Sedangkan syirik itu lawan pada iman. Bid'ah tu lawan pada sunnah. Ahli sunnah. Allahu Rabbi. Tak berhenti yang ni lah. Yang masalah terbesar sekali. Jadi akibat Islam tidak ditegakkan, maka umat Islam jadi hina dina. Kerana syirik kufur sudah berlaku terang-terang depan mata. Dan tidak ada siapa yang nak tolong. Nak tolong matikan syirik, matikan bid'ah ni. Bukan? Ni. Ini yang tertinggal minggu lepas. Yang sepatut ditulis ya. Nah. Jadi tauhid yang sepatutnya dibesarkan tu kita buat dak. Tapi kita bila umat Islam teranaknya ke apa ke, kita berlomba-lomba tolong. Orang yang sebar agama, orang yang buka madrasah tu, terkepai-kepai dia minta nanti bantuan daripada manusia, daripada orang Islam. Tapi orang Islam tak tolong dia. Jadi tujuan akibatnya ialah Islam tu jadi dihinakan atas muka bumi. Saya cakap terang-terang, yang saya mengajar ni salah dari segi undang-undang. Undang-undang Malaysia tu salah. Apa pasal? Pasal saya sebar agama ni kepada orang kafir. Dia tak boleh sebar agama ni kepada orang kafir. Tidak boleh beritahu yang benar. Pasal jadi rusak. Pasal yang jaga agama ni ialah sultan, dia kata. Yang sultan dia buat salah tu, syirik-syirik yang dibuat oleh kerajaan lah apa semua ni, tak ada siapa yang tegur. Jadi apa yang saya buat ni menentang semua arus undang-undang tu. Sepatutnya kita semua ni tolong saya lah. Supaya kita pakat-pakat hidup kat agama ni. Tak? Itu antara lainnya ialah contohnya kita kata Negeri Sembilan tu. Adat perpatih dia. Itu kufur pada Allah Ta'ala ayat Quran. Para ayat tu. Siapa yang tegur ni? Tak ada siapa tegur ni. Lepas tu Agung duk cium kerih tu. Tepi jalan tu, lebuh raya KLA tu. Itu ialah perbuatan syirik yang diajar depan-depan pada usia kita semua tu. Bukan? Nah, yang maulud dok buat tu besar-besaran yang bukan hadisnya, bukan apanya. Allahu Akbar. Dan apabila satu lagi, bila sampai satu masa macam Fir'aun tu, orang-orang besar dia ialah tukar-tukar sihir. Orang-orang besar tukar-tukar sihir. Kita ada pawang diraja, bomo diraja, bukan? Ada buang tak? Ada buang tak benda tu? Tak ada lagi. Maknanya kita ni masuk Islam ni, udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam ni semua sekali, yang masuk sekerat-sekerat. Masuk semua sekali. Dia masuk sekerat-sekerat. Ada satu orang ustaz. Dia kata siapa-siapa yang buat yang reka hadis Nabi, siaplah tempat tinggal dia untuk masuk, siaplah kain baju untuk masuk neraka. Kekal. Kata dia. Berdasar pada hadis sahih. Saya pun, ya betul. Lepas tu dia kata, dalam buku dia pula, selawat sifat tu boleh amal. Orang sama.
Orang sama. Dan orang sama ni jadi orang besar satu parti pula dah. Ulama besar pula dah. Pelik sungguh dan la ilaha illallah. Orang yang sama kata tidak boleh hadis Nabi tidak boleh direka. Bukan? Lepas tu orang yang sama kata selawat sifat tu boleh amal, tulis dalam buku dia. Astaghfirullahalazim. Dan orang yang sama ni sudah jadi orang besar pula dah. Macam mana kita? Maknanya sekarang ni orang tak tahu yang mana orang beriman, yang mana orang kufur, tak kenal. Syirik kufur benar lama dah tak kenal ya. Jadi yang tauhid ni yang perlu disebar ni tidak dibuat. Nah, jadi sekarang ni kita sekarang ni apa yang kita nak buat sekarang ni ialah tolong sesama kita orang Islam, bukan? Yang tuntutan tauhid nak berbetulkan agama ni tak ada siapa dia buat. Majlis agama pun senyap, apa pun senyap. Kata ke majlis agama pun tak boleh, kata ke sultan pun tak boleh. Je belaka tu. Lepas tu nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana? Kena cakap juga lah. Tujuannya ialah dalam kitab, dalam surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-Ma'idah, 5 surah tu nak memberitahu tentang tauhid. Yang kedua tentang risalah. Yang ketiga tentang infak. Yang keempat tentang jihad. Jadi bila berlaku jihad, bermakna 3 perkara yang bawah tu, yang sebelum ada tu sudah beres dah, baru boleh jihad, bukan? Betul dah? Siapa-siapa yang dalam infak ni termasuk kedekut, camlah diri awak ni orang munafik. Tu ya, mudah ya. Dalam sebab agama ni awak takut, awak tak berani, awak tak nak buat, awak ni orang munafik. Gitu. Tu jawapan dia. Munafik ni asfali minan nar. Tolong tukar bakar yang paling bawah sekali daripada neraka. Orang kafir awak tolong bakar. Tu munafik. Iaitu waladhdallin. Bukan orang yang sesat. Siapa dia sesat? Kristian dan munafik. Dua. Ghairil maghdubi alaihim, iaitu bukan jalan yang orang Tuhan marah. Daripada Quran ni tafsirnya ialah Yahudi satu, musyrikin satu. Jadi awak jangan jadi musyrikin, awak jangan jadi Yahudi. Yang kedua, jangan jadi waladhdallin, jangan jadi jenis Kristian. Jenis Kristian mudah ya. Awak buat tawasul tu Kristian. Pakai perantara Kristian lah. Beres. Tak ada apa-apa dah. Siaplah tempat tinggal untuk masuk neraka. Kekal. Ini yang besar sekali ni. Yang besar sekali. Lepas tu, yang satu lagi, pura-pura. Kalau bila sampai ketika dia takut. Bila cakap, dia gergar. Tapi bila sampai giliran dia, marilah kita sebar agama. Nanti dulu. Anak. Kerja. Tak ikut duit. Ya sahabat Nabi berhutang nak pergi jihad. Awak nak dengar satu cerita sahabat Nabi. Mari lebih kurang 10 orang. Beberapa orang sahabat Nabi mari pakaian compang-camping, kaki ayam, masuk dalam masjid. Nabi tengah duduk mengajar. Lalu dia kata pada Nabi, "Ya Rasulullah, kita orang mari ni nak jihad sabilillah." Nabi pun tengok dia atas bawah, kaki ayam ni, senjata tak ada di pinggang, senjata tak ada, baju pula compang-camping, kaki ayam, mari nak jihad. Lalu Nabi bangun, lalu berpidato berkenaan dengan infak. Lalu dibuka, siapa tak ingat lah, buka serban dia, letak situ apa. Maka orang pun lempar duit. Masa tu miskin belaka ni. Ni beri 10 sen, ni 20 sen, gitulah. Nabi tengok tu tak cukup. Nabi terus sarah lagi, syarah. Maka sahabat Nabi tahulah bahawasanya apa yang diberi itu tak memadai. Maka sahabat Nabi balik ke rumah.
pergi tanya, ada duit tak ada? Tanya bini. Bini kata tak ada. Maka bini kata ada, subang, pergi subang. Bini ni pula kata ada cincin, pergi cincin. Ini pergi rantai. Bawa mari letak atas letak dia tu. Bila letak tu Nabi pun berhenti. Maka sahabat ni boleh pergi jihad. Ada lagi sahabat mari, ya Rasulullah, kami ni nak pergi berjual juga ni. Dah panggil suruh jihad, panggil dah ni. Kami nak pergi dah ni, kami nak ikut ni. Tapi kami kenderaan pun tak ada. Pedang pun tak ada ni. Agak kerjaan lah, tolong bagi. Nabi kata kerjaan pun tak ada duit. Awak kena jihad dengan harta dan jiwa raga awak. Dia kata saya tak ada apa benda nak beri. Tak ada benda nak beri. Saya ada body saya saja. Ha? Ada tenaga. Ada tenaga nak pergi. Lalu sahabat-sahabat lain pun semua tu dalam miskin belaka. Jadi dia pun minta tumpang naik unta. Tumpang naik unta. Tanya salah tu, unta awak berapa orang? Saya 3 orang dah ni. Unta seekor. Kalau awak berduduk pula, jadi saya orang yang tumpang 3, jadi saya seorang 4. Nak naik unta seekor. Jadi minta maaf lah kalau 5. Ini minta maaf. Dalam surah Taubah diberitahu menangis-nangis sahabat Nabi kerana tidak boleh pergi jihad. Tuhan puji dalam Quran ni. Tetapi kita tidak gitu. Kita tidak sayang sangat agama kita. Kita cakap ya degar-degar. Kalau kita tahu, jihad dengan harta dan jiwa raga sendiri. Ada yang berhutang dengan Yahudi pun ada. Ada yang sampai dia kata tak apalah, harta ghanimah kita bagi 2. Asalkan saya boleh perang ya. Harta ghanimah tu kita bagi 2. Asalkan saya boleh tumpang naik unta awak ya. Banyak ni hadis-hadis begini. Sebab itu kalau tak belajar hadis ni, satu perkara yang menyimpang daripada kebenaran. Baik. Jadi tujuan jihad ialah untuk menghidupkan tauhid. Dalam menghidupkan tauhid ada risalah. Apa itu risalah? Undang-undang. Cara-cara hidup atas muka bumi, fiqh dia tu. Solat macam mana, apa semua tu. Lepas tu kena infak. Lepas tu kena jihad. Jadi bila jihad tu berlaku, maka infak tu automatik dah. Baik. Kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Qanun yang pertama. Ayat ni ialah qanun yang pertama. Kita belajar dah tapi ada pertambahan sikit. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Ingat ni. Ini ialah qanun yang pertama, istiqamah. Qanun yang pertama, istiqamah. Senantiasa berani menentang musuh. Istiqamah tu. Siapa-siapa yang lari daripada medan juang ni, dosa yang paling besar sekali. Lari tu neraka dah. Lari saja neraka. Sebab tu orang kafir pun siapa-siapa lari medan perang hukum bunuh. Islam pun hukum bunuh juga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Idza laqitumul ladzina kafaru, apabila kamu berdepan dalam medan peperangan dengan orang kafir, zahfa, dengan keadaan berdepan, depan dah, dia pun serang dah apa semua, maka undang-undangnya ialah fala tuwalluhumul adbar, jangan kamu lari berpaling ke belakang. Jangan lari dosa besar. Maka contoh larinya ialah, tapi kalau lari itu ada sebab, tak apa. Iaitu wa man yatawallihim, barang siapa yang berpaling lari yauma idzin, pada hari itu, pada hari ini daripada medan perang, duburahu, ke belakang, illa mutaharrifan,
melainkan dia nak kerana siasah perang. Undur tu tak aktif berada. Ana hola umpan untuk musuh serang. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dia tu korbankan diri untuk jadi umpan supaya musuh mari serang dia. Dan mungkin mati terbunuhlah dia tu. Supaya mari serang kau ni. Supaya sahabat boleh serang ke belakang. Macam-macam cara lah. Liqital dalam peperangan. Supaya siasah perang. Au mutahayyizan, atau sekadar nak bergabung ila fi'atin dengan pasukan lain. Faqad ba'u bi ghadabin min Allah. Barang siapa yang lari juga selain pada dua syarat tadi, maka dia sudah kembali kepada kemurkaan min Allah, daripada Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat tinggal dia ni neraka jahannam. Neraka jahannam ni neraka kekal. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ini pula sebab-sebab harta rampasan perang tu Allah Ta'ala saja yang bagi. Sambung daripada 2 minggu lepas ni. Falam taqtuluhum, maka tidaklah kamu membunuh mereka. Walakin Allah qatalahum, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang membunuh mereka. Iaitu gini, kita boleh tikam dia, boleh buat apa saja tapi tak mati. Pasal yang mematikan Allah, bukan? Awak boleh buat apa saja tapi tak mati. Jadi bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah Ta'ala yang membunuh mereka, yang cabut nyawa mereka tu. Wa ma ramaita, dan tidaklah kamu lempar. Iaitu Nabi SAW dapat wahyu, maka dia ambil pasir segenggam dan dia lempar, dan pasir itu masuk ke dalam mata orang kafir. Idh ramaita, ketika kamu lempar. Walakin Allah rami, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang lempar. Ini diguna sebagai ayat untuk perang setengah-setengah. Ya, mujahidin di beberapa negara guna ayat ni. Masa dia tembak bila dia menembak tu, dia baca ayat ni. Masa dia tembak, ataupun masa dia tembak dengan apa sajalah, nah, tembak kapal terbang ke apa ke, dia baca ayat ni, dan insya-Allah lah kena. Tujuannya ialah supaya Allah Ta'ala melemahkan orang kafir. Allah Ta'ala tolong dengan cara melemahkan orang kafir. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Dan supaya Allah Ta'ala, mula-mula sekali domain perkataannya ialah supaya Allah Ta'ala melemahkan orang kafir. Lepas tu waliyubliyal mu'minina minhu, dan supaya Allah Ta'ala memberi kemenangan. Jadi Allah Ta'ala yang buat, tapi Allah Ta'ala guna orang Islam untuk dapat jasa, untuk boleh jasa jugalah. Waliyubliyal mu'minin, dan supaya Allah Ta'ala boleh beri peluang orang-orang beriman buat jasa. Bala'an hasanah, suatu ujian, jasa daripada jasa yang baik, supaya boleh jasa juga lah. Pasal kalau Tuhan ni dia boleh buat peperangan tu, tak perang pun boleh. Macam perang Khandaq tu, buat gali parit aja, tiba-tiba mari hidup, menang gitu ya, tak berperang pun. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar segala kesempitan-kesempitan, keperluan-keperluan orang mukmin. Al-Alim, Maha mengetahui macam mana nak mengalahkan orang kafir.
Zalikum wa an, yang demikian itu bagi kamu. Wa annallaha muhinu, bahwasanya Allah Ta'ala ingin melemahkan kaidil kafirin, rancangan jahat orang kafir. Ini pula Abu Jahal. Abu Jahal bila dapat berita daripada Abu Sufyan mengatakan Nabi sedang tunggu di Badar, dia terus ke Mekah dan bergantung di kain Kaabah, lalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, Muhammad ni sudah memecah belahkan kaum kami lah, lebih kurang gitulah. Maka berilah kemenangan pada orang yang menang. Berilah kemenangan, wahai Tuhan, kepada orang yang benar. Dia kata, dia minta doa. Maka Allah Ta'ala beri kemenangan pada Nabi. Nabi menang. Faqad ja'akumul fath. Maka benar-benarlah datang kepada kamu keputusan kemenangan itu. Ada. Wa in tastaftihu, dan ingatlah ketika kamu minta doa supaya dapat keputusan di antara yang hak dengan batil. Faqad ja'akumul fath, maka datang sungguh kepada kamu keputusan kemenangan itu. Wa in tantahu, dan jika kamu berhenti. Ni ayat ni kepada orang kafir. Wa in tantahu, dan jika sekiranya kamu berhenti melawan melawan Islam, fa huwa khairul lakum, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Pasal Islam ni belakang dia nya Tuhan. Orang Islam ni dia tidak kata dia berperang kerana dia kuat, dia apa. Belakang dia tu Allah Ta'ala. Wa in ta'udu, dan jika kamu kembali melawan, na'ud, kami pasti juga akan balik perang kepada kamu balik. Inilah perkataan-perkataan dalam Quran ni, kalau tak belajar tak tahu makna apa. Wa in ta'udu na'ud, jika kamu kembali, kami kembali, gitu. Walan tughni ankum, dan tidak sekali-kali pasukan kamu, boleh membantu kamu untuk menolak apa-apa bala perperangan ini. Ini kata kepada Nabi dan sahabat, dan kata kepada kita, tidaklah mungkin, tidak sekali-kali pasukan kamu boleh membantu kamu daripada bala peperangan. Fi'atukum syai'a, daripada pasukan kamu sedikit pun tidak boleh bantu kamu daripada kebinasaan sekiranya Allah Ta'ala nak. Walau kathurat, walaupun berapa ramai sekalipun pasukan kamu. Ini berlaku kepada Nabi apabila selepas penaklukan Mekah, berlaku peperangan Hunain, di mana orang Islam 20,000 lawan musyrikin Mekah saki-baki 4,000 di Hunain. Jadi Nabi siap dengan pasukan berkudanya apa semua, siap dengan baju besi apa, cukup alat senjatanya, pasukan berkudanya. Pasukan berkuda ni kira kalau kita sekarang ni kata kebal lah. Kalah perangan. Kalah. 4,000 lawan 20. 20 tu Islam. 4,000 musyrikin Mekah. Kalah perang Hunain. Kerana beberapa orang sahabat Nabi yang baru masuk Islam kata, kalau dulu saya masa lawan Muhammad dulu, Nabi kita dulu, takutlah kemain. Kita ramai, dia sikit, tapi kita takut. Sekarang ini kita sudah ramai, mesti kita boleh kalah. Dia kata gitu tu, Tuhan pun tukar, menang tu jadi kalah. Dia kata tu ya. Wa anna Allaha ma'al mu'minin, sedangkan Allah Ta'ala tu bersama-sama dengan orang beriman. Orang beriman dia tidak akan kata gitu. Dia tidak akan kata gitu. Ini konun yang kedua. Tadi konun pertama. Semua sekali daripada ayat tadi konun pertama. Ini konun kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman.
Ati Allah, taatilah kamu kepada Allah dengan ikut segala perintahnya. Wa rasulahu, dan rasulnya. Rasul sini ialah khalifah perang, khalifah sendiri ya. Bila Nabi sudah mati, maka kita ni berpegang dengan Quran dengan sunnah, Quran dengan hadis. Tetapi orang yang memerintah kitanya ialah khalifah. Maka taat pada khalifah itulah yang paling besar sekali. Ini berasa pandai lah apa jangan lah. Dia kata pergi kat no, pergi. Gitu. Tak lihat apa. Dia peperangan ni kena mesti ikut jeneral. Jeneral askar. Pasal jeneral askar ni dia ada siasat perang dia. Kita sebagai orang bawah ni kena ikut lah. Ini kena ikut taat ni, kena taat. Kalau dia, ni tak betul ni khalifah kita ni. Sudah hura perang. Dia dalam satu-satu pasukan ni kena ikut, kena dengar kata-kata ketua dia. Tak taat tu tak berjaya. Tak taat tak berjaya. Mudah ya. Iaitu kononnya yang kedua taat. Taat kepada Allah dengan Rasul. Jadi Allah dengan Rasul itu Quran dengan hadis. Lepas tu pemerintah dia. Siapa dia pemerintah? Khalifah tu. Khalifah hajat suruh perang ke mana. Lepas tu pemerintah tu pula, khalifah pula dia lantik jeneral, satu jeneral. Amir perang. Maka kena ikut arahan amir perang tu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, atiiullah wa atiiur rasul, taatilah Allah dengan jaga hukum, wa rasulahu, dan rasulnya. Itu bersama-sama. Domai perkataannya ialah bersama-sama dengan khalifah. Wala tuwallau anhu, jangan sekali-kali kamu berpaling daripada arahan khalifah dengan tidak taat. Bila langgar daripada tu, mana tak taat pada Tuhan dah. Tak taat pada Allah dah jadi. Padahal dia manusia ya, tapi dia kira tak taat pada Allah dah. Kena taat kepada khalifah tu. Wa antum tasma'un, sedangkan kamu mendengar untuk ditaati perintah jihad. Jadi bila perintah jihad tu mari, tiba-tiba nanti dulu anak sekolah tak atas lagi ni. Tiusan sekolah lagi, tiusan anak lagi, apa lagi, sudah. Ini harta saya ni tak ada nak kira lagi ni. Nak tutup akaun tak ada ni, nanti dulu. Semua sekali kena tinggal belakang. Bila seruan jihad mari, semua sekali kena tinggal belakang. Ada baru ni, ada seduk tanya bukan dengan surah jihad ni, surah jihad. Sebab tu saya malah ajar surah ni, mereka sudah belajar banyak. Cuma orang yang belajar sikit mari-mari tu tiba-tiba masuk bahagian jihad dah tu nasib baik lah. Kalau ikut jadual tak masuk lagi awak ni kelas ni. Kena nanti dulu. Wala takunu kalladhi, ini contoh taat contoh taat. Wala takunu kalladhi, jangan sekali-kali kamu jadi seperti orang-orang yang tak taat. Seperti orang-orang yang tak taat, iaitu mereka kata mereka kata sami'na, kami dengar dah perintah tu. Dia dengar, lidah dia kata dia dengar, hati dia tidak. Wahum la yasma'un, sedangkan hati mereka tu tak dengar akidah. Kami dengar dah tuntutan tauhid tu, tuntutan tu kami dengar dah. Wahum la yasma'un, tapi mereka sebenarnya tak dengar perintah untuk taat tu. Iaitu akidah dia dia kata mulut dia tu sami'na tu kami dengar tu, akidah dia nya akidah tidak taat. La wahum la yasma'un, dan mereka sedangkan mereka tu tak dengar, iaitu akidahnya tak dengar wahyu tu. Perintah Allah, perintah untuk jihad tu. Jadi orang yang tak taat sebegini contohnya ialah inna syarrad dawab, sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang merayap atas muka bumi, indallah,
di sisi Allah. Tuhan kata binatang dah ni. Sesungguhnya seburuk binatang yang merayak atas muka bumi. Inda Allah, di sisi Allah ialah as-summu, iaitu orang yang pekak dari segi akidahnya. Pekak, tak nak dia dengar belajar, tak nak dia. Al-bukmu, dan bisu dari segi akidah, iaitu bila dia dengar tu dia tak nak beritahu orang lain. Bisu akidah. Alladzina la ya'qilun, iaitu orang-orang yang tak erti, iaitu hati dia tu tak nak. 3 perkara. Dengar, mula-mula dia dengar. Lepas tu mulut dia bisu. Mula-mula dia pekak telinga. Yang kedua, mulut dia bisu. Yang ketiga, hati dia tolak. 3 perkara. Jangan kamu jadi contoh tak taat. Jadi Tuhan kata, orang yang tak taat gini seperti binatang yang merayak atas muka bumi. Nak sebut binatang apa? Sebut. Ikut. Binatang yang merayak atas muka bumi. Ad-dawab. Pasal dia tak erti Allah tu, Tuhan dia tu dia tak erti. Tak erti bahawasanya Allah tutup supaya berjihad tu, dia buat dak. Walau alimallahu fihim khaira. Dan jika Allah Ta'ala tahu sedikit saja, jika Allah Ta'ala tahu dalam hati mereka ada satu kebaikan, iaitu ada kehendak inabah, kehendak nak cari kebenaran, la asma'ahum, maka tentu Allah Ta'ala jadikan mereka tu betul-betul dengar hal tauhid. Allah, iaitu Allah Ta'ala buka hati dia. Kalau ada inabah, Allah Ta'ala buka hati dia, maka tauhid tu mari dulu. Kalau tak dengar, masuk kelas boleh 2 kali, 3 kali belah. Mudah ya, tak tahu berapa ramai dah hari ni. Mari bro. Kalau lari ni dah hitam saja ni, tak faham. Sujud kuat dah. Ni yang pelik ni. Tak mau dengar dia wahyu ni. Dah hari tu hitam orang lari. Jadi ayat belah atas tu ialah orang yang ada inabah, orang yang cari, ada sedikit dalam hati dia tu ada condong nak cari kebenaran. Ada sikit ya. Kalau banyak-banyak tu kan dia betul kan buat ni. Kalau ada yang tu Tuhan buka. Walau alimallahu fihim khaira, dan jika sekiranya Allah Ta'ala tahu dalam hati mereka itu ada satu kebaikan, iaitu ada inabah, ada kehendak nak cari kebenaran, la asma'ahum, tentu Allah perdengarkan untuk mereka tauhid ni, iaitu Allah Ta'ala buka hati dia pun jadi faham. Walau asma'ahum, tetapi sekiranya dia tak ada langsung, tapi sekiranya Allah Ta'ala buka juga. Kalau Allah Ta'ala jadikan mereka tu dapat dengar, tapi inabah tak ada, la tawallau wa hum mu'ridun, mereka nescaya mereka terus berpaling. Pasti lam tu, la tu makna pasti, la bagi atas. La tawallau, la tu perkataan lam tu sebiji tu ada bagi atas tu. La tu maknanya pasti mereka akan berpaling daripada tauhid. Masuk kelas tu, masuk 2 kali ke sekali ke belah, tak boleh lagi dah. Ada di antara mereka tu saya ajar mucak dah. Percaya dah, ikut dah, nak ikut dah. Nak belah juga. Kau tak ajar tahu. Wahum mu'ridun, sedangkan mereka sebenarnya senantiasa berpalingkan diri daripada tauhid kerana degil. Dia bukan tak tahu ni, dia degil, dia tak nak terima, nak juga buat makhluk tu.
Dia tak boleh. Nak juga semaya ajak tu. Nak juga minta tolong tu wali, malaikat, nabi apa. Dia tak boleh dia. Ketagih. Ketagih dia nak edit. Saya tak tahu faham ayat tu. Mana? Sekiranya dijadikan mereka dapat dengar, percaya mereka pula berpaling. Dia dapat dengar tapi percaya tu. Nah, ni dia sebab tu ayat ni sebab itulah tafsir Quran ni kena belajar. Kalau tidak belajar tak faham. Ni saya ajar dah ni tak faham lagi. Tahu apa tak? Iaitu gini. Ayat belah atas dia walau alimallah. Kalau sekiranya Allah Taala tahu fihim khaira, dalam hati mereka tu ada kebaikan. Dalam hati dia ada kebaikan, iaitu ada inabah, ada condong nak cari kebenaran. Ada rasa, ada sikit ya. Besar kuman tak apa. Tuhan tahu besar kuman. Dalam banyak-banyak dia cakap uduh apa semua tu dalam hati dia. Nanti malam-malam tu menang dia. Betul kali buat tu. Dia ada hak tu. Dia ada hak tu. Betul kali. Nak cari kebenaran. La asma'ahum. Tentu Allah Ta'ala akan buka hati mereka untuk mereka mendengarkan tauhid ni. Nah, tentu tu. Ini pula ayat sambungan dia tu. Akan tetapi kalau Allah jadikan orang-orang yang tak ada inabah tadi boleh mendengar, tu mana dia? Tu kena tulis gitulah. Kalau Allah Ta'ala buka juga hati orang yang tidak ada inabah untuk dengar kebenaran tu, la tawallau wa hum mu'ridun, pasti mereka akan berpaling, sedangkan mereka itu mu'ridun wa hum mu'ridun, sedangkan mereka senantiasa mengasingkan diri daripada tauhid kerana degil. Tak tahu berapa, sebab tu saya beri kata contoh tadi, entah berapa ramai dah yang mari kelas saya ni, dengar sekali belah, dengar dua belah. Ada yang sebelum masuk belah, lari pada. Sebelum masuk kelas lagi. Cakap di kedai kopi ke apa, dia nak lari dah, cakap di kedai kopi. Tengok-tengok, mana orang tadi? Tak tahu, dia kata dia ada kerja. Lepas tu tak lari lagi. Aku tu. Faham tak? Kalau tak ada inabah, buka juga pun lari. Dan sayanya biasa tengok ni. Biasa tengok. Kira-kira kalau orang yang dengar saya mengajar ni, kira-kira ada lah 10,000 orang ada. Agak-agak. Tapi yang ikut ya 100 lebih, 150 berapa, 200 gitu. Ikut. Ada yang ikut malah pada. Dia percaya dah, cuma tak masuk kelas. Ada. Percaya belakang, tak masuk. Tu jenis degil lain tu. Dia percaya belakang, tak pernah masuk kelas lagi. Pada. Sungguh. Tak pernah masuk kelas sekali pun lagi. Tapi kalau dia bercakap dengan orang, habis bergargar dia. Seolah-olah dia tu berpuluh kali dah masuk. Ada di Kelantan pun ada, sini pun ada. Tak pernah masuk kelas lagi. Yang mari kelas sekali dua tu tak sekira lah waktu tu. Ya percaya dia mari, tapi dia sengaja malah dia ya. Tak lewat apalah. Tapi dia percaya dah. Dia berasa dia tahu dah. Sedangkan wahyu ni banyak lagi dia tak tahu. Dia hanya tahu tauhid aja wahyu. Tentang hukum hakam dan yang kecil-kecil daripada arahan pada ayat-ayat Allah tak tahu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Qanun yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Istajibu lillahi walir rasul. Sahutilah seruan tauhid, seruan jihad oleh Allah dan Rasul. Dia gini, khalifah kata tu maknanya Allah Ta'ala kata, gitu nah maknanya. Padahalnya dia tak terima wahyu khalifah ni. Apabila dia sudah jadi khalifah, sahutilah seruan Allah dan seruan Rasul. Rasul mati dah.
Tapi kena ikut juga. Idza da'akum, ketika dia seru kamu kepada jihad. Ya. Seru kamu kepada jihad, iaitu seru kamu kepada lima yuhyikum, pada sesuatu yang akan menghidupkan hati kamu. Hidupkan hati. Itu hati manusia. Iaitu bila tauhid ni mari, maka hati manusia tu jadi hidup. Tadi saya tengah salin tayar kereta saya, letak ngepcok. Jumpa satu Cina, tokek dah. Di Prestana tu, ada di Saujana. Saya tengok dia kata tengah hari tadi lah. Dia kata, awak jangan bimbang lah saya tak ada makan babi punya. Dia cakap awal-awal. Kata tak ada makan babi punya. Bukan babi saya tak ada makan, lembu pun tak ada makan, ayam tak ada makan, ikan tak ada makan. Awak Hindu kah? Tidak. Awak Buddha kah? Tidak. Buddha apa tidak? Apa tidak? Agama apa awak? Saya tanya, agama apa awak? Dia jadi jadi tak boleh jawab dia. Tak boleh jawab dia. Saya agama Islam, awak agama apa? Dia apa? Dia tengok ke mana? Dia ada satu je dia nak beritahu pun perkataan Cina kan. Iaitu Taoism ke Confucius ke gitulah. Saya pun tanya, itu Tok Kong ada orang Terengganu duduk dekat. Dia tengah buat alignment tayar kereta dia. Saya tanya ni kalau saya tanya toke Cina ni, berhala tu bukan Tuhan. Awak percaya ke tak? Dia pun tengok ke saya. Saya kata gini, nanti saya tanya lah. Saya pun tanya, bos, awak ni, itu berhala, itu tokong tu, itu Tuhan awak kah? Dia kata tidak. Tengok, saya kata tengok dia kan, memang tidak Tuhan dia. Habis Tuhan awak siapa? Dia pun termenung pula, Tuhan pun tak tahu. Di Confucius kan dia puja begitu ya. Confucius ke Taoism ke gitu. Tuhan pun tak tahu siapa. Ada ke lah. Tapi ya dah bodoh lah dia. Alim tu bukan main lagi, tak nak makan benda berdarah tu. Lama dah tu. Mati masuk dengan kau, saya kata ke sekawan saya, mati masuk dengan kau, taat bukan main lagi ni. Lepas tu saya kata ke dia, saya kata insyaAllah nanti sekali lagi saya mari baiki tayar kat sini, saya nak tabligh lah ke dia. Kata-kata ke dia, insyaAllah saya nak tabligh ke dia. Dah pelik ni, taat bukan main lagi tak? Tuhan tak kenal siapa dia. Tuhan pun tak tahu siapa Tuhan. Ni baru sekali jumpa orang yang ada agama, ya Tuhan tu tak tahu siapa. Habis awak minta doa ke siapa? Dia kata saya betul tak? Pelik hari saya pelik. Orang lain percaya pada Allah juga. Jadi jihad ni ialah untuk menghidupkan hati manusia daripada kufur pada Allah kepada tauhid pada Allah. Kalau kita berperang untuk bunuh orang kafir, itu tak betul. Bukan jihad ni untuk bunuh orang kafir. Kita ni perang ni kita halau ni Cina semua mak dalam bunuh belaka, buang dalam Selat Melaka belaka. Tak boleh. Tak boleh. Awak sebar kau agama pada dia? Tak lagi, ada lagi nanti dulu. Nak jihad kena sebar agama ke dia dulu. Tak tahu. Tak tahu dah. Kita nak jihad kita kena beritahu dia Islamnya gini. Dia tak terima tu tak apa. Sampai masa boleh. Tapi kena beritahu juga. Ajak tak? Ada siapa-siapa ajak? Tak ada lagi, tak buat kerja lagi. Maknanya Islam ni tidak ditolong. Kita ni tak tolong agama kita pun lagi. Kita hanya tolong orang Islam saja. Orang Islam kena bala, kita tolong. Fakir miskin mari, kita tolong. Anak yatim, kita tolong. Betul dah. Tapi Islam tu sendiri tolong ada tak? Agama tu tolong ke tidak?
Macam mana nak tolong agama? Beritahu manusia, ini tak boleh buat, ini tauhid kena gini, ini syirik ke Tuhan. Mari kita kembali pada Tuhan. Macam malam tadi saya pergi, malam tadi ya. Ada satu orang tanya, saya kata jangan sembahyang hajat. Dia kata pasal kalau sembahyang hajat, awak sembahyang, awak solat kerana hajat, bermakna awak tidak ikhlas. Cakap mudah-mudah. Awak solat kerana hajat, maka tak ikhlas. Pasal awak ada hajat, awak solat kerana hajat tu, tak ikhlas. Bila sah sembahyang, jadi Orang baru. Kau awak faham macam mana? Awak solat kerana ada awak ajak nak kahwin. Maka saya pun solat ajak kerana nak kahwin. Bermakna awak tidak ikhlas pada Allah lah. Dia sepatutnya solat, lepas solat tu baca doa. Barulah makbul. Bukan? Maka dia pun tanya, habis saya kata hadis tak ada, hadis pun tak ada. Jadi awak solatlah sunat apa-apa, lepas tu baca doa. Gitu. Tapi dua-dua tanya kalau gitu awak semayang kerana nak masuk surga awak tak ikhlas saja. Tu Nabi Tuhan beritahu waktu. Waktu Tuhan beritahu dah. Ya ini kita hajat nak kahwin ni. Hajat nak buat rumah. Hajat nak buat rumah. Malah tadi saya beritahu pada siapa tadi. Saya kata tadi ada masa tengah baik spek saya tu sepak tabligh atau kaspek kemih mata. Awak belajar dah tafsir 3 juz. Tak lagi. Agak-agaknya awak tak belajar ni okey lah. Dia bila kata gitu kan, dia depan bini-bini dia sekali dengan staff dia. Kata direct ya. Agak-agak awak tak belajar ni okey ke? Dia kata tak boleh. Tak gini. Kalau awak boleh kata depan Allah besok, maaflah Tuhan tak dan. Pasal sibuk dah buat spek. Tak apa. Saya kata tak apa. Lepas tu saya pun kata, iya akan na'budu wa iya akan nasta'in. Kamu saja Tuhan aku sembah, kamu saja Tuhan aku minta tolong. Aku dah minta tolong. Lepas tu saya beritahulah kepada dia. Sengaja ya beritahu, bukan kita riak apa, sengaja beritahu. Sebab orang yang tak tahu ni kadang-kadang kita kena beritahu jugalah. Bukan kerana riak apa. Saya kata saya tak ada gaji buat ni. Tak ada gaji, saya tak ambil upah pun. Dia pun heran tengok saya. Saya kata gini. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala tu Rabbi, Tuhan saya. Wa rabbukum, Tuhan awak juga. Fa'buduhu, awak sembah dia, awak ibadat pada dia, awak berzikir pada dia, awak berdoa pada dia saja. Hadza siratal mustaqim, ini jalan betul. Saya kata ke dia, betul? Dia kata betul. Jadi awak solat hajat ada tak? Terus tanya solat hajat. Terus tanya solat hajat. Ada buat tak? Ada. Pasal kita ajak kita kan. Jadi buat kat mana? Buat kat kedai. Jadi Tuhan tak tahu tempat lah kalau gitu. Oh. Dah buat di kedai kan? Kenapa tak buat di masjid? Atau di rumah? Tak boleh. Kena buat di kedai pasal Tuhan tak tahu location. Location tempat hajat tu kan. Inilah tempatnya Tuhan. Jadi saya kata kalau gitu betul lah satu orang mufti Johor sana pergi solat hajat di Pulau Perhentian kerana MH370 hilang di Laut Cina Selatan pada waktu tu. Inilah Tuhan kawasan yang kita jangka dia jatuh. Tunjuklah pada kami. Yang Menteri Besar Kelantan pula pergi solat hajat di pintu masuk KLIA no. Inilah Tuhan tempat mereka berlepas dulu. Location tak tahu kan? Tak tahulah dia pergi ke mana-mana tak tahu, tapi inilah location last sekali. Oh, jadi Tuhan tak tahu tempatnya dia. Lepas tu saya pun kata awak tengok tak dia tulis itu prayers
apa dia ada buat prayer punya doa yang ditulis doa yang ditulis, dia disangkut, dia buat rak gitu, dia sangkut sudah banyak-banyak. Baru ni ulang tahun, baru ni sakut pula ulang tahun setahun kan. Doa tu sakut situ ni. Jadi kalau kita baca doa sekali, nanti takut-takut Tuhan tak ingat, jadi kita tulis itu senantiasa tulis, jadi Tuhan boleh senantiasa tengok. Allahu Rabbi, awak sudah hina Allah Ta'ala. Itulah kufur nak kena. Tu kufur tu. Lah, siapa dia tegur ni? Siapa tegur ni? Senyak sedu lah kau. Itu tu perbuatan orang Buddha Tibet tu. Dia letak atas bukit tu. Dia bubuh bendera, dia sangkut doa-doa tu, dia sangkut, dia bubuh di bendera besar. Habis pokok tu, habis batu atas bukit tu. Oh, betul. Jadi tak boleh bubuh di bawah, takut dia doa nak naik ke atas kan. Kena bubuh di atas lah. Allahu Akbar. Sesak ni jangan. Hindu dia Tibet punya tu, dia pusing. Ni zikir kan, dia malah nak zikir banyak-banyak. Maka dia pusing. Baca ni, jadi pusing. Dia kata kalau kita kalau kita subhanallah, jadi pusing sekali, jadi jadi berpusing ajak kali tu, pada jumlah bilangan dok wirid dia lah. Allah, sesak ni jangan main-main. Oh, dia pusing macam ni. Pusing tu. Ya pusing tangan tu sama tu. Dia zikir dak malah nak zikir banyak-banyak kali ni, baca sekali sat. Ini semua ni jenis-jenis sesat syirik kepada Allah, menghina Allah Ta'ala lah. Yang berat sekalinya ialah menghina Allah Ta'ala dalam solat hajat, iaitu pergi sembahyang tengah padang. Solat hajat tengah padang tu, pasal ni lah Tuhan location projek nak buat. Berpeluh-peluh Tok Imam tu sembahyang situ. Sanggup dia berpeluh-peluh situ pasal duit punya hal. Dan ini kita kena baiki umat kita ni. Tak saya cakap dah nak pergi perang di Suria sana, di Iraq sana. Yang syirik kufur yang tengah buat hari-hari ni, tak ada siapa dia tegur. Jadi saya suruh dia tengok dalam YouTube. Dia kata kalau awak berasa okey, tak apa lah. Kalau awak berasa tak okey, kena belajar lah. Baik, sambung. Ayat ke wa'lamu anna Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala tu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah Ta'ala tu terbatas di antara satu orang dengan hati dia. Hadis Nabi kata manusia tu di antara dua jari Tuhan. Mana dekat je. Ini Tuhan kata satu orang tu dengan hati dia. Maka wa annahu situ ambil ayat depan. Ayat depan tu wa'lamu. Wa annahu wa'lamu ilaihi tuhsyarun. Maka wa annahu tu situ wa'lamu. Wa annahu wa'lamu lah, iaitu yakinlah situ pula. Dan sesungguhnya dia yakinlah, kepada dia saja kita kena dikumpulkan kembali belaka. Jadi dalam kita sebar ni, dalam berperang tu pula, ini antara perkara-perkara yang kita kena tahu dalam jihad tu, iaitu wattaqu, berjaga-jagalah, peliharalah diri-diri masing-masing daripada terlampau berlembut dengan orang kafir. Jadi ada sampai satu ketika kita jadi lembut dengan orang kafir, jangan.
Jangan sekali-kali berjaga-jaga diri, peliharalah diri daripada terlampau berlembut dengan orang kafir. Fi'atan situ, fitnatan, iaitu berjaga-jaga, seperti wattaqu tu, jaga-jaga dari pelihara diri daripada terlampau berlembut dengan orang kafir. Fitnatan, jaga-jaga tentang fitnah. Fitnah sini ialah syirik pada Allah, bid'ah pada agama, iaitu sifat-sifat tidak taat manusia pada Allah. Apa saja yang manusia buat yang menyebabkan dia tu kufur, kita kena tegur. Apa saja. Apa contoh yang berlembut sangat dengan kafir? Bila kita berperang, kita nampak dia tu lemah, kita pun tak nak serai lagi lah. Dianya lawan lagi. Tapi dia sudah sikit dah, kita kata okey lah, tak apalah, tinggallah dia. Dia tidak boleh, dia kena lawan sampai dia tak melawan. Sampai dia tak lawan lah, baru boleh. Tak boleh berhenti perang. Gitu. Pasal ni jihad. Jadi bila jihad mari, fa'fu wasfahu, ada ayat tu. Ada ayat tu, bila kita tabligh dia tak dengar, maka Tuhan kata fa'fu, maka maafilah mereka, iaitu biarkan mereka, wasfahu, perbaiki diri cara-cara nak tabligh mereka balik. Ayat tu. Lepas tu Tuhan kata wa aqimus solah wa atuz zakah. Dia ada ayat tu. Bila mari ayat ni, dia ada ayat tu, iaitu dalam keadaan tidak boleh berjihad tu, bila kita tabligh pada orang engkar ni, dia tak nak dengar, kita biarkan dia. Tapi senantiasa kita baiki diri kita, cara-cara nak sebar agama tu pada dia. Tetapi bila perintah jihad mari, ayat tadi dimasuh. Ayat tu masuk lah. Tak ada lah pedal tekak. Tak boleh lah. Awak tak nak dengar. Yang tak dengar tu adik-adik kita. Ni nampak sakit tubuh lah. Yang tak dengar tu adik-adik kita sendiri. Macam mana? Debar dah lah. Yang engkar pada tauhid tu adik-adik kita sendiri. Katok lah. Ni jangan berlembut lah. Tu lah tadi, jangan berlembut. Dah dia adik-adik kita, dia engkar. Nabi ni berperang dengan bapak saudara ni, sepupu dia tu. Dan dia bunuh pun. Dan jadi hamba abdi pun ada. Saudara mara dia. Begitu juga saudara mara sahabat-sahabat Nabi lain-lain. Termenung dengan hal ni tak? Yang kita lawan ni adik-adik kita misalnya, Allah. Sakit tubuh. Mana cara kita lawan adik-adik kita? Bila jihad mari, tak boleh buat apa dah lah. Hancung lah. Tak boleh buat apa dah lah. Sebab tu tak boleh, wattaqu tu tak boleh berlembut dah lah. Tak boleh dah. Ni tempat sedih. Kena adik-adik sendiri macam mana? Sepupu, dua pupu, kawan baik. Dia nya engkar. Bila berlaku perang tu mau nampak dia duduk tim B tu. Rupa-rupanya dia Habib dia, Habib dia. Rupa-rupanya dia Syiah dia. Dan dia hanya sepupu kita, adik-beradik kita. Tak boleh buat apa. Lah ni tak apa. Fa'fu wasfahu. Sekarang ni kita biarkan dia. Wasfahu, kita perbaiki diri kita macam mana nak ajar dia. Tu ya ayat. Tetapi ayat ni akan masuk apabila jihad mari. Aduh, nak belajar surah jihad gereng pula dah. Sakit lengar dengar ni, tapi tu Nabi ni berperang dengan orang Quraisy. Orang Quraisy ni maknanya anak beranak dia. Allah. Tak payah lagi sini, tak payah. Anak beranak Nabi sendiri. Mak saudara pun ada, bapak saudara pun ada, sepupu pun ada, 2 pupu, 3 pupu, anak sepupu, macam-macam lah.
bapa Ustaz. Ha? Ibu bapa. Ha? Ibu bapa apa ada? Ada anak perangan bapa apa ada? Dalam perang jihad. Perang Badar apa ada? Perang Uhud apa ada? Anak berperang dengan bapa dia. Perang sama adik-beradik sekira tu. Termenung lah. Sebab tu kena sebar tauhid ni sebelum pada jihad tu. Bila jihad mari, sorry. Jadi kitanya selagi khalifah tak ada ni, lagi tu kita sebar je lah. Itu nak tunggu je lah. Lepas tu nanti lah, lepas tu bila berlaku perang sungguh jihad lah ni, katalah kita berperang dengan sepupu kita ni. Sepupu kita ni rupa-rupanya dia hanya habis dia. Puja kubur. Bapak pemuja kubur. Lalulah berperang kita dengan dia. Lepas tu dia ditawan. Anak isteri dia ditawan. Macam mana? Anak isteri dia tu jadi hamba abdi kita belaka tu pula. Awak tahu ke? Bini sepupu kita tu jadi hamba abdi kita pula dah. Tak payah kahwin, boleh tidur sekali. Anak dia hamba abdi kita belaka. Harta dia apa semua? Ni jihad. Tapi khalifah tak ada tu, tak boleh buat. Teman no. Khalifah ni orang Quraisy. Khalifah tu syarat ada orang Quraisy. Arab. Original, ori. Sebab tidak ada dalam hadisnya tidak ada orang yang cukup akal untuk tadbir satu negara besar. Orang Quraisy boleh. Orang Quraisy ni sampai sekarang ni dia tak bekerja dengan orang ni. Sampai sekarang dia tidak pernah jadi koli siapa-siapa. Dia biasanya orang Quraisy ni dia berniaga. Dan jutawan besar lah biasa bawa dia ni. Daripada dulu lagi. Dia tak boleh lah awak nak cari dia tukang semen ke, tukang plaster ke pasar tiles ke. Apatah lagi buruh kasar, tak mungkin. Orang Quraisy ni tak mungkin buat kerja tu. Dia pesi toke. Daripada dulu lagi. Kita biasa pergi ke Saudi kan. Awak tengok tak orang Saudi ni ada tak jadi buruh kasar? Orang Saudi. Tu tidak Quraisy lagi tu. Tu Arab biasa ya tu. Orang Quraisy ni kat mana? Dia punya exact location ni. Oh, dia seluruh dunia ni sekarang ni. Mana Tok Syed tu? Quraisy ya? Yang Syed yang ori tu. Sebab tu dia jaga sangat keturunan dia tu. Syed tu anak cucu Nabi tu. Tapi dia tidak semestinya yang tak Syed tu tidak Quraisy. Yang Syed tu memang Quraisy ya? Sebab tu orang Syed ini dia berniaga tinggi besar, dia biasanya tak jadi toke lah, kecuali Syed yang sudah kahwin campur tu dia jadi tu dah lah. Tidak ori dah lah. Tidak ori tu ramai lah, saya jumpa ramai tu Syed pun yang jadi buruh kasar apa ada lah. Itu yang tidak ori. Yang ori sorry tak boleh, tak ada. Orang Quraisy ni yang perempuan tidak akan zina. Walaupun zaman jahiliah. Walaupun dia jahiliah, tak berzina. Yang orang perempuan dia. Orang lelaki berzina, orang perempuan tak berzina. Orang Quraisy ni umur 75 boleh beranak lagi. Perempuan. Dia luar biasa punya bakar. Dah awak buka hadis, awak belajar hadis, jumpa ni. Saya cakap ni. Khadijah tu kahwin dengan Nabi, Siti Khadijah tu umur 40. Anak boleh 6 orang. Hindu, maknya Muawiyah tu. Masa dia masuk Islam, Nabi ajak dia bai'ah. Semua orang-orang perempuan lah bai'ah. Itu pegang tali.
Iaitu kami dalam Islam kami berjanji tidak akan berzina. Dianya Hindu kata, ya Rasulullah, padahal Nabi itu menantu dia, tapi dia panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, orang perempuan berzina juga kah? Dia mana tak masuk akal dia orang perempuan ni berzina. Orang perempuan Quraisy lah, tak masuk akal, tak munasabah. Orang perempuan berzina juga kah? Iaitu orang perempuan Quraisy berzina juga kah? Pasal kena bai'ah jangan berzina kan? Tu. Jadi Hindu ni zaman jahiliah dia tu, dia tidak berzina. Dia jaga benar ni kehormatan dia, jaga benar. Tu Quraisy lah. Jadi Quraisy ni, jadi Syiah kata yang jadi khalifah ni anak cucu Nabi. Juga Quraisy jugalah. Kita tak kata anak cucu Nabi, kita kata Quraisy. Anak cucu Nabi ke, orang lain ke, yang memang Quraisy. Macam Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tu orang Quraisy. Sayyidina Umar orang Quraisy. Sayyidina Osman Quraisy. Sayyidina Ali Quraisy. Muawiyah Quraisy. Semua tu yang jadi khalifah tu semua sekali tu Quraisy semua tu. Khalifah, tak kira saya khalifah Osmaniyah apa semua tu, Quraisy belaka tu. Lepas tu kerajaan jatuh tu kerana dia engkar. Faham? Kerajaan dia jatuh tu kerana dia engkar. Kerana syirik dah buat dah apa semua. Dia suruh kita kalah. Bila dapat harta banyak mula lupa. Begitu. Banyak perkara tahu pula dah malam ni. Aku Quraisy pula dah. Tak apalah. Jadi Syiah kata pemerintah tu mesti anak cucu Nabi. Daripada Sayyidina Husain keturunan. Jadi kalau Sayyidina Hasan tak boleh. Tak boleh. Kalau Sayyidina Husain. Lepas tu Sayyidina Ali ada bini lain. Bukan Siti Fatimah ya bini dia. Lepas pada Siti Fatimah mati, dia kahwin lain dan dapat anak ramai. Keturunan tu Quraisy ya. Dah ramai lagi yang jadi kalau awak belajar hadis kan, antara hadisnya Sayyidina Umar satu hari, Sayyidina Umar pergi masa dia jadi khalifah, dia nak pergi ke Damsyik. Sampai tengah jalan dia berhenti di satu tempat Lebanon lah, kalau kita ni Lebanon lah, berhenti situ. Kemudian nak berangkat ke Damsyik, Dimas. Lalu mari orang beritahu, ya Amirul Mukminin, tidak boleh pergi kita ni ke Dimas ni pasal ada wabak taun. Sayyidina Umar kata, wabak taun lah, aku nak pergi juga lah. Kata tak boleh lah, jadi matilah. Sayyidina Umar kata beginilah, siapa dia tahu hadis? Tak ada siapa dia tahu hadis. Maka Sayyidina Umar panggil semua orang muhajirin yang masuk Islam, yang hijrah sekali dengan Nabi. Macam mana? Semua pecah pendapat. Ada setengah kata boleh, ada setengah kata tak boleh. Muhajirin. Lepas tu Nabi Sayyidina Umar panggil semua orang Ansar zaman Nabi yang tolong Nabi sebelum Fatah Mekah. Mari semua pembesar-pembesar, orang besar-besar, sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar yang masuk Islam sebelum Fatah Mekah. Tanya dia, ketua-ketua. Tanya ketua-ketua. Pasal hadis tak ada ni. Lalu mereka berpecah pendapat. Satu kata masuk, satu kata tak masuk. Dan Umar apa kata? Gini, panggil kumpulan yang ketiga, iaitu semua ketua-ketua Quraisy yang baru masuk Islam. Mari sini belakang. Yang mana ada situ? Panggil semua ketua-ketua Quraisy mari. Ketua-ketua kaum Quraisy. Maka bila mari semua, Sayyidina Umar tanya, macam mana pendapat kamu nak pergi ni? Ittifaq mereka semua kata tak boleh pergi. Orang Quraisy kata ittifaq semua tak boleh pergi. Kenapa Sayyidina Umar panggil orang Quraisy? Orang Quraisy baru masuk Islam ni. Yang masuk Islam selepas Fatah Mekah.
Lepas tu Sayyidina Umar buat keputusan tak pergi. Tak lama kemudian mari seorang sahabat Nabi namanya Abdul Rahman bin Auf. Dia bukan orang Quraisy, orang Arab. Khalid bin Walid bukan orang Quraisy, orang Arab. Nah, kena faham tu, Khalid bin Walid bukan Quraisy, orang Arab biasa ya. Jadi mari Abdul Rahman bin Auf. Lalu Abdul Rahman beritahu, "Ya Amirul Mukminin, saya dengar hadis daripada Nabi mengatakan siapa-siapa yang masuk ke kawasan yang ada wabak ta'un tak boleh masuk, tak boleh masuk. Kecuali dia masuk tu kerana Allah." Kita lebih kurang lah, saya tak ingat lafaz benar. Jadi dia pun kata, "Alhamdulillah, pendapat aku sama dengan hadis Nabi." Tengok, orang Sayyidina Umar tanya orang Quraisy juga. Ketua-ketua Quraisy. Dan ketua-ketua Quraisy ittifaq jadi satu pendapat. Orang Muhajiri pecah pendapat. Orang Ansar pecah pendapat. Sahabat Nabi lah kah? Tapi orang baru masuk Islam kata ittifaq. Ikut tak boleh masuk. Dan seperti hadis Nabi. Tu akal orang Quraisy. Akal dia luar biasa. Mana kita ni kita boleh mengentah setakat ni. Orang lain boleh mengentah banyak ni. Tengok presiden mereka tu, masuk 4 tahun sudah uban rambut. Mula keduk dah muka. Mengentah satu negara ya tu. Cepat tua. Tapi orang Quraisy tidak gitu. Wallahu a'lam lah, Tuhan buat macam mana ke dia. Nah, kita sambung lagi. Wattaqu, dan berjaga-jagalah kamu, berpeliharalah diri, jangan terlampau berlembut dengan orang yang kafir. Pasal takut-takut orang kafir itu saudara mara kita lah, apalah. Tak boleh berlembut dah lah. Ni alah, dia member kita lama, jadi nak serang dia nanti dulu. Tak boleh Dianya kufur. Fitnatan, bertakwa kepada fitnah, iaitu syirik dan bid'ah. Fitnah itu syirik kepada bid'ah, iaitu dan apa saja sifat tak taat, sifat durhaka pada manusia pada Tuhan. La tusiban alladhina zalamu minkum qassah, yang tidak saja menimpa kepada orang-orang yang zalim, iaitu orang yang syirik, minkum daripada kamu saja, khassah kepada orang di antara orang-orang yang syirik pada kamu saja, syirik pada Allah Taala saja, iaitu takutlah fitnah syirik ni, di mana fitnah syirik ni kalau tidak dibendung, tidak dibasmi, bid'ah tidak dibasmi, bala ni akan tarik, syirik yang manusia buat ni akan tarik bala Allah Ta'ala turun. Ni masalah besar. Saya berharap, saya benar-benar berharaplah dengan kita mari beritahu ni, mudah-mudahan bala yang Tuhan nak buat pada kita ni tidak kenalah dengan kita sebab agama ni. Kalau dia mari kena ni, kita 3 bangsa, 3 agama, 3 cara hidup, hancur Malaysia ni sekaligus. Sekaligus dia. Kalau berlaku perang ni sekaligus hancur semua sekali. Yang kitanya tak boleh orang kafir tak lagi. Ajak ke dia orang Hindu masuk Islam, tak. Ajak ke orang Cina masuk Islam, tak. Ajak ke popok musyrikin dia kalangan orang yang mengaku dia Islam, tak. Anak kena buat kerja dulu Wa'lamu, ketahuilah, yakinlah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya azab Allah Ta'ala itu sangat teruk balasannya. Ini jawapan kepada berjaga-jaga tadi, wattaqu tadi. Wattaqu tadi berjaga-jaga, jawapannya Haji Mai tanya tadi. Ini jawapan dia.
Ni jawapan pada ayat tadi. Berjaga-jaga itu kerana syirik bid'ah yang berbeluasa itu akan tarik bala-bala Allah Ta'ala turun mari. Jadi kita ni sekarang kena timpa bala oleh pemerintah yang jahat mengatah kita. Oleh apa? Dia buat apa saja dia buat. Dia beri pada kita RM500 setahun 41 bilion hilang, kita pun buat tak. Betul? Kau tak betul saya kata ni? RM500 dia beri, dia naik apa harga minyak, kemudian dia turun, kita kata oh bagusnya buat turun. Oh saya suka lagu tu. Kita buat naik, masa naik tu mana rakyat terkepit, maka kita pun buat turun. Kita pun rakyat pun akan puji Allah, bagusnya. Ha? Lepas tu pihak parti pembangkang pula ya tak buat kerja juga. Allah ni yang sedih ya. Sepatutnya parti lawan lah buat ya. Tak buat juga. Kalau biarkan tu kubur turun ni Aziz tu habis. Dia kutip balik tanah tu. Wa'ang. Siapa ni Adli tu tulis. Janganlah ambil tanah ayah dia, tanah kubur ayah dia. Allahu Akbar. Kain selimut tu guru hilang. Kain selimut yang mati tu, masa dia mati tu kain selimut tu hilang. Macam-macam ni. Hilang kain selimut. Nak apa kain selimut? Dia kata ada ong. Aduh, lagu mana tahu ni. Kita buat lah apa yang boleh termampu dah. Wazkuru, dan ingatlah bahawasanya syirik bid'ah ni kalau dibiarkan berluasa maka akan mengundang bala daripada Allah. Antum ingat apa ni kita sekarang ni. Ni kata pada kita ni. Dulu kata kepada sahabat Nabi. Lah ni kata kepada kita ni. Tapi kita kata dulu kepada sahabat Nabi tu. Wadhkuru, dan ingatlah. Idh antum qalilum mustad'afuna fil ardi. Ingatlah ketika kamu dulu sedikit saja duduk dalam keadaan tertindas di atas muka bumi Mekah. Pada ketika itu takhafuna, kamu sangat takut. Ayatakhattafakumul nas, bahwasanya kamu ni akan dicolek oleh musyrikin Mekah. Nas itu musyrikin Mekah. Fa'awakum, maka Allah Ta'ala telah beri kamu tempat tinggal di Madinah. Tempat tinggal menetap di Madinah. Wa aidiyakum, dan Allah Ta'ala jadikan kamu tu kuat binasrihi, dengan pertolongannya. Dari dulu sahabat Nabi, awak tahu berapa orang hijrah tu? 70-80 orang ya. Kita ada ingat dulu, saya masa duduk ingat dulu, adalah 2-3 ribu. Masa duduk di Mekah, dah 70-80 orang ya. Walau itu perempuan dengan anak-anak, bakal ramai tu. Jadi kalau kita kata kali 3, 70 kali 3, lain perempuan. Kali 3 atau kali 4. Perempuan dan kanak-kanak. Itu ya jumlah. Bukan yang ramai. Jadi wa aidiyakum, dan Allah Ta'ala jadikan kamu kuat binasrihi, dengan pertolongan dia. Allah Ta'ala tolong. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah Ta'ala beri pada kamu rezeki yang baik-baik daripada harta-harta ghanimah bila duduk di Madinah. La'allakum tashkurun, supaya kamu dapat bersyukur. Ayat ni saya diingat pas saya. Masa saya sebar dulu, saya dengan Mak Haji 2 tahun, pergi situ sini, dengarlah saya nak beritahu ni Al-Quran, tak ada siapa dah dengar. Tak ada siapa dah dengar. Pergi situ, pergi sini. Ada duit sikit,
ada duit sikit, berhutang sikit, pergi ke situ, duduk, sebab beritahu, marilah saya ajar tafsir Quran kamu. Tak mau dengar dia. 2 tahun sebab. Lepas tu sekarang ni kita ni mustad'afuna fil ardi. Kita sekarang ni sikit ni tertindas atas muka bumi. Kita nak solat, saya solat jemaah ni hampir setiap kali solat jemaah di Selangor ni saya semaya zuhur balik. Pasal mereka tawassul dalam doa khutbah yang kedua. Allah. Tawassul yang syirik kepada Allah tu sudah jadi amalan seluruh Selangor. Allah, maksud. Syiah lama dah. Allahu Akbar. Saya alah, kitanya baru beritahu kepada beberapa orang di antara kita yang terima tauhid. Perangai tak terima, tak boleh lagi, tapi tauhid sudah betul. Tak apa dah lah dulu. Perangai itu kita baiki. Jadi peringkat kedua kena baiki perangai lah pula. Kan? Baru ada pertolongan Allah Ta'ala tu. Nah, Allah Ta'ala tolong kita. Ada ayat Quran, sekiranya da'i-da'iku mari menetap sebab agama di ibu negara, maka akan dibangkitkan lagi daripada setiap kampung, daerah dan desa orang-orang beriman yang akan bantu. Ayat ni saya mari hijrah sini. Ayat ni saya mari hijrah sini. Sekiranya orang sini tak mau, saya pergi duduk ke Kajang pula. Tak ada mau juga, saya pergi ke Melaka, ke mana, ke Supoi ya. Tempat nak menganak sebar, Supoi ya. Ataupun kita pergi ke tempat lain pula. Gitu ya. Tetapi orang sini terima, maka kita buat setakat mampu. Gitu. Nah. Jadi kita sekarang ni kena ingat, kita ni sikit. Lepas tu takhafun. Kita ni duduk kadang-kadang takut nak cerita kepada aku bid'ah ni. Nak tak solat di masjid tuntutan. Nak solat kah? Doa qomat tu dia start dengan doa qomat dah. Doa qomat yang tak ada. Dia start dengan doa qomat bid'ah mula-mula lagi. Lepas tu dia pun baca qul huwallahu qul ya Padahal ayat kursi pun ada, istighfar pun ada, mengucap pun ada. Boleh makan takbir. Bid'ah yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Allah. Lepas tu dalam solat tu ada bid'ah juga lagi. Dalam solat, awak tak tahu ada bid'ah dalam solat? Tak tahu. Apa dia? Apa dia bid'ah dalam solat? Sayyidina. Allahumma salli at-tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada. Lepas tu ada lagi, apa dia? Ada lagi. Assalamualaikum. Minta syurga. Assalamualaikum. Minta jauh daripada neraka. Siapa dia ajar ke dia tahulah. Itu bid'ah dalam solat. Awak ingat sah ke semaya tu? Awak bid'ah tu? Allahu Akbar. Tak tahulah orang dengar saya mengajar ni aku mana. Tak tahulah orang ajar dengar luar ni cabut anak lenga cair tak lenga dia enggak. Tapi nak tak beritahu tak boleh. Lepas pada solat tu memanglah berduyun-duyun bid'ahnya. Lepas pada solat tu sekira lah. Nak tak solat di masjid, tuntutan kena solat. Cuma kita ni, kita boleh semayang belakang orang fasik. Itu je lah. Ada hadis satu yang mengatakan boleh semayang, boleh solat belakang orang fasik. Jadi kena semayang jugalah. Nah? Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat Nabi nya takut dicolek oleh orang Mekah. Masa duduk Mekah dulu. Colek lah, berat. Nak lawan tak boleh. Tapi Allah Ta'ala kata fa'awakum, ya, dia beri kepada kamu tempat tinggal di Madinah. Wa aidiyakum binasrihi,
Dan Allah Ta'ala jadikan kamu kuat dengan pertolongannya. Kerana apa? Kerana ikut syiar yang Nabi ajar, ikut Quran dan ikut hadis yang Nabi ajar. Sebab itu mereka tu dapat pertolongan. Jadi kita nak dapat pertolongan mesti ikut seperti mana Nabi ajar. Jangan tak ikut. Wa razaqakum minat thayyibat, dan kami beri rezeki yang baik-baik daripada harta ghanimah. Saya ingat rezeki yang baik-baik ni saya tak tahu. Saya ni tak tahu rezeki mari daripada mana. Saya sendirilah, saya cakap terang-terang kau. Tak tahu rezeki mari dari mana. Hari ni tak tahu, esok tak tahu. Tetapi saya tahunya cukup bulan cukup bulan cukup. Gitu ya, tahu. Tak boleh buat apa dah. Cuma kalau kita tak ada duit, kita minta doa gitu ya. Kalau kira-kira mengajar ni, kalau kira dari segi modal mari mengajar ada hasil tak pernah sabar lah mari buat ni. Tak pernah sabar. Tetapi oleh kerana kita harap pada pertolongan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala beri apa yang dia beri itu luar biasa. Maka ayat ni saya tu benar. Jadi kalau siapa-siapa yang sebab agama, maka Allah Ta'ala akan beri juga pada dia. Warazaqakum minat thayyibat, dan akan beri kepada kamu daripada rezeki yang baik-baik. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala beri kepada kamu iman dan kefahaman tauhid, dan boleh sebab agama ni. Syarat keempat untuk malam ni, syarat keempat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ialah ceritanya jangan khianat. Ni bab ni ialah bab jangan khianat. Ya ada 11 konon. Ni bab jangan khianat. Ada satu orang terbunuh dalam jihad, terbunuh. Sahabat Nabi terbunuh. Maka sahabat Nabi lain apabila selesai perang tu, maka dia kata beruntungnya orang ni ahli syurga, dia jihad. Nabi kata itu ahli neraka. Terkejut sahabat Nabi. Ya Rasulullah, saya tengok dia bersungguh-sungguh berjihad. Nabi kata dia ahli neraka. Jadi sahabatnya tak tahu ni kisah apa ni. Cubalah cari. Ada terselit dalam poket dia tu satu jarum harta ghanimah. Jarum ni kita berasa bagi kita tak mustahak. Jarum ni kita tak perlu jarum. Pasal kita beli baju siap dah. Kan? Zaman dulu nak buat jarum ni payah ni. Nak tebuk lubang tu. Awak ingat mudah ke nak buat jarum tu? Nak jarum tu kena nak buat tu. Nak ketuk lepas tu nak tebuk lubang tu macam mana? Bukan satu benda mudah lah. Jadi jarum waktu tu mahal dah. Dan terselit dalam poket dia. Jadi kes curi harta ghanimah tu ngaku tak ada pasal-pasal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati ni. Ini la takhunu Allah war rasul. Jangan kamu khianati Allah dan Rasul dengan curi harta ghanimah. Curi harta ghanimah. Wa takhunu amatikum, dan kamu khianati amanah-amanah. Amanah-amanah iaitu jaga harta ghanimah tu. Harta ghanimah tu hanya boleh kumpul ya. Tak boleh nak ambil sendiri, berasa berkenan nak ambil, tak boleh. Dulu umat-umat dulu bila berjihad ni, harta-harta ghanimah ni akan diletak satu tempat dan mari peti bakar harta semua sekali.
Tapi bagi umat Nabi Muhammad, harta tu boleh guna. Wa antum ta'lamu, sedangkan kamu tahu daripada hadis dan Quran bahawasanya mencuri, mengkhianat pada agama ni tak boleh. Tahu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum, ketahuilah bahawasanya harta-harta kamu, wa auladukum, dan anak pinak kamu, fitnatun, adalah ujian besar bagi kamu. Siapa-siapa fair atas harta dan anak pinak ni, berat dia. Fair. Pasal apa tak main mengaji? Pasal anak. Pasal apa tak main mengaji? Pasal harta. Harta. Sibuk cari harta. Mereka ni dipanggil radu bil hayatid dunya. Mereka tukar agama dengan kehidupan dunia. Jadi Tuhan kata hak harta dan anak pinak kamu tu adalah ujian besar. Ujian besar. Wah. Ramai yang fair ni. Antara yang fairnya ialah yang besar sekali anak. Besar sekali anak. Besar sekali. Pasal anak ni satu masalah sebenarnya kali. Tapi kalau kita tahu, sepatutnya anak kita ni tidak jadi masalah lah. Dalam hal pengajian, dalam hal tauhid ni tidak jadi masalah. Ramai yang jadi munafik ni apabila dia ajak jihad tak boleh pergi kerana nak jaga anak, nak jaga harta. Begitu. Kerana harta dan anak, dua tu. Dua ni lah yang paling anu sekali. Kita cakap ni mudah lah, tapi nak implement tu payah. Ada satu lagi dia panggil harta ni, termasuk harta ni ialah kuda yang comel-comel, binatang-binatang peliharaan seperti lembu bakar baik. Kau tahu lembu bakar baik ni harga 100,000 seekor. Kambing bakar baik ni 15,000 seekor. Bigi-bigi bakar baik ni 15,000 seekor. Kau tahu? Tak tahu. Jadi mereka yang ada ladang-ladang ni senantiasa dalam sibuk dia jaga harta dia. Kuda-kuda bakar baik. Kuda lomba, ada kuda macam-macam jenis kuda ni yang molek-molek ni juga termasuk. Dan juga isteri-isteri, juga kebun-kebun. Saya ada kebun, comel lah kebun saya juga. Tak mari belajar ke berjihad tak boleh pergi ya? Kebun, jaga kebun dusun. Lepas tu peliharaan dia macam-macam. Sekarang ni kucing kau, burung kau, yang luar biasa belakang ni, yang luar biasa ni, yang molek-molek tu, yang harga mahal tu. Ikan kau, ada ikan 100,000 seekor, awak tahu? Arwana 100,000 seekor. Saya pernah masuk satu orang rumah tu, penuh rumah dia dengan arwana. Harga kali dia dalam 2 juta kali. Ikannya dalam 20 ekor. Kali 25 ekor itu. Harga dalam 2 juta. Di Kota Baru. Kota Baru. Tuannya duduk di Kuala Lumpur. Bininya duduk di Singapura. Oh. Ikan duduk di Kota Baru. Itu tu ikan yang ada di rumah dia tu, tak termasuk lagi yang duduk rumah kawan. Rumah banglo tu kita kena masuk gini, tak tahu. Rumah banglo kena masuk senggeng. Kena senggeng. Kalau masuk gini tak muat. Penuh ekor ikan. Rumah banglo. Aduh. Tak tahulah berapa dia punya pendapatan, tak tahulah. Dianya mathematician.
Mathematics. Dan bank besar ada guna pakai khidmat dia lah. Muda-muda lagi. Sekarang ni agak-agak 38 umur. Sekarang ni. Saya jumpa dia 10 tahun lepas. Pergi rumah dia. Ni semua sekali, harta, anak bina dan barang-barang perhiasan. Ada yang suka kepada perhiasan. Ada yang suka pada jam. Jam penuh rumah dia jam. Ada kawan saya tu jam 250,000 satu. Itu jam macam tu kena bayar zakat tu, kena keluar zakat tu. Dia termasuk perhiasan, harta perhiasan. Awak ingat emas dengan perak ya kena keluar zakat ya? Dah, dia barang perhiasan. Ataupun gambar yang harga 2 juta ke, itu kena keluar zakat lah kau tu. Dia harta. Dia harta kan? Harta yang awak tengok saja, setahun sekali zakat. 2,5% nak keluar. 2 juta kali. 2 juta ada. Berapa ribu? 2 juta, berapa ribu? 2,5%. 50,000 zakat. Yang orang tu keluar ke tak? Tak. Kata pakaian. Allah, pergi rumah orang tu kasut saja satu bilik. Buat khas bilik untuk kasut. Buat khas bilik untuk baju. Ni dia panggil perhiasan. Perhiasan begini ni satu masalah. Dia panggil dia yang menyebabkan dia jadi lalai. Jadi lalai. Ada setengah tu kereta. Ada satu orang jutawan tu kereta tak muat rumah dia. Pasal rumah dia ada lebih daripada 50 buah kereta. Porsche tak Porsche ada semua. Sampai kena buat garaj di rumah orang sebelah. Dia sewa, dia bayar pula. Tak ada nak naik. Nak jual tak boleh jual. Saya. Ada gila ke keris. 2 juta, 3 juta beli keris. Macam-macam. Ni adalah dia panggil perhiasan-perhiasan yang manusia guna, yang menyebabkan dia lalai. Harta dia tak infak, tak apa. Jadi dia serupa pokok jenis pokok bonsai. Pokok bonsai 200,000 ada satu. Bonsai, bunga, pokok bunga, macam-macam lah jenis-jenis tu. Semua sekali ini radu bil hayatid dunya, yang karena dia reka dengan kehidupan dunia dia panggil. Jadi ini ayat ni, amwalukum, harta-harta kamu. Harta-harta kamu sana ya, semua sekali sana. Wa auladukum, dan anak bina, anak-anak. Anak-anak sini biasanya anak cerdik. Anak cerdik, anak comel. Anak saya, Allah, comel lah. Anak saya cerdik lah. Allah. 12A. 13A. Dia tu. Lepas tu masa dia mesti pula dia sentiasa cerita ke anak dia. Cerita. Bukanlah tak boleh puji bukan, tapi dia tak cakap benda lain. Tak cakap benda lain. Itu dia panggil fitnah. Fitnah mengakibatkan dia lalai leka dalam belajar dalam apa. Wa annallaha indahu, dan sesungguhnya Allah di sisinya ajrun azim, pahala yang besar nak beri pada manusia. InsyaAllah kita sambung pula. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa dia tanya ni? Kalau isteri lah, anak-anak. Oh.